Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Arqam. Nama saya Nurul Azimah binti Kamarul Zaman. Nombor matrik 046964. Bahagian saya adalah pengenalan ajaran sesat, definisi Al-Arqam dan sejarah perkembangan Al-Arqam. Nama saya Kurotaini binti Zulfikri. Nombor matrik 046802. Bahagian saya akan menghuraikan mengenai biodata Al-Arqam. Nama saya Nur Hazwani Kuda binti Abdullah. Nombor matrik 046379. Bahagian saya adalah ciri Al-Arqam. Nama saya Ainul Amirah binti Sudin, nombor matrik 046348. Saya akan membentangkan bahagian perwataan dan kesimpulan. Okey, jom kita tengok video. Pihak Keselamatan Mesir menganggap Al-Arqam sebagai pelampau. Kerajaan telah mengharamkan kumpulan Al-Arqam berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan pada 5 Ogos 1994. Fatwa Majlis Kebangsaan itu memutuskan bahawa ajaran dan fahaman kumpulan Al-Arqam bertentangan dengan akidah dan syariah Islam sekaligus mengakibatkan syirik. Pengenalan ajaran sesat. Ajaran sesat ni mereka mendakwa bahawa ajaran dan amalan yang mereka bawa adalah daripada ajaran Islam. Istilah lain bagi ajaran sesat ialah ajaran salah, pemikiran akidah dan penyelewengan akidah. Penyelewengan akidah adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta tidak berpegang teguh kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kumpulan kami akan membincangkan mengenai definisi Al-Arqam, sejarah kemunculan Al-Arqam, geratan pengasas Al-Arqam, ciri-ciri ajaran Al-Arqam dan perwataan Al-Arqam. Definisi Al-Arqam. Al-Arqam ni adalah merupakan sebuah kumpulan atau jemaah Islam yang diasaskan oleh Asy'ari Muhammad pada tahun 1968. Gerakan ini bermula dari sebuah kelas fardu ain yang diadakan dalam bentuk halaqah oleh Ustaz Asy'ari. Okey, nama Al-Arqam diambil daripada nama sahabat Nabi SAW iaitu Arqam bin Abi Al-Arqam, yang mana rumah beliau dijadikan markas pertama dakwah Nabi Muhammad SAW. Jemaah Al-Arqam ini juga dikenali sebagai Jemaah Aurat Muhammadiyah, Rufaqah dan Ikhwan. Sejarah perkembangan Al-Arqam. Al-Arqam berkembang melalui Jemaah Aurat Muhammadiyah. Al-Arqam juga telah tersebar dalam kegiatan dakwah Islam melalui pendidikan, penerangan, penerbitan, perusahaan, perniagaan, perubatan dan pertanian. Okey, Jemaah Al-Arqam ni bermula daripada 10 hingga 12 orang ahli Al-Arqam pada tahun 1968. Okey, keahlian Al-Arqam bertambah secara mendadak pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun 1987 di mana Al-Arqam mencatat sekitar 5,000 hingga 6,000 keahlian. Putusan Melayu pada 4 Julai 1994 pula melakukan seramai 10,000 pengikut Al-Arqam. Aktiviti Darul Arqam bermula di Kampung Datuk Keramat dan di Kampung Sungai Penchala Damansara. Al-Arqam berjaya mempengaruhi golongan muda dan dewasa yang berminat untuk mengamalkan ajaran Islam. Kepercayaan mereka bahawa Syekh Suhaimi tidak mati. Bagi Al-Arqam, kewangan adalah sangat penting untuk keberlangsungan sesuatu gerakan mereka. Kumpulan ini telah mencapai sebanyak 500 juta dalam sektor ekonomi. Al-Arqam juga membawa pengaruh melalui kumpulan nasyid
Rabbani, Raihan dan Hijaz yang berasal daripada pertubuhan Al-Arqam. Okey, kita akan teruskan kepada biodata pengasas Al-Arqam. Okey, nama beliau ialah Asy'ari Muhammad atau Asy'ari Muhammad. Okey, beliau telah dilahirkan pada 30 Oktober pada tahun 1938 di Kampung Piling, Rembau, Negeri Sembilan. Okey, beliau berketurunan bawaan atau Boyan Indonesia. Okey, nama bapa beliau ialah bernama Muhammad dan manakala ibunya bernama Aminah. Dan mereka berdua ni ialah merupakan insan yang kuat berpegang pada agama serta mengamalkan tarikat Muhammadiyah yang diasaskan oleh Syekh Suhaimi. Okey. Ibunya telah meninggal dunia pada ketika beliau masih kecil dan beliau dijaga oleh bapa dan ibu tirinya yang bernama Zubaidah. Setelah bapanya meninggal dunia, beliau telah dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Lebay Ibrahim. Lebay Ibrahim ni juga merupakan pengamal tarikat Muhammadiyah yang tidak hairanlah Asy'ari ini juga turut mengamalkan tarikat ini. Okey, beliau juga dikurniakan ijazah tarikat Muhammadiyah ketika beliau berusia 16 tahun. Okey, pada usia 20 tahun, beliau telah mendirikan rumah tangga bersama dengan pasangannya iaitu Hasnah dan dikurniakan 11 orang anak. Namun, perkahwinan beliau dan Hasnah ni tidak berkekalan dan beliau telah menceraikan isterinya pada tahun 1984. Okey, seterusnya beliau juga telah berkahwin dengan 4 orang isteri iaitu Khadijah Am, Tengku Nuriyah, Ummu Ain dan Walidah. Okey, hasil perkahwinan daripada 5 orang isteri beliau ni telah dikurniakan 37 orang anak dan 19 orang menantu dan 70 orang cucu. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada latar belakang pendidikan Asy'ari. Okey, Asy'ari ini bermula dari bapa saudaranya yang menjaga beliau sejak kecil lagi. Pada usia 9 tahun, beliau telah khatam 30 juzuk Al-Quran. Okey, beliau memulakan zaman persekolahan di sekolah Melayu sehingga darjah 7 dan melanjutkan pengajian ke sekolah Mahat Hishamuddin Kelang Selangor sehingga darjah 7 atau Sanawi 3. Okey, pada berusia 18 tahun, ketika masih menuntut di Mahat Hishamuddin pada tahun 1950, beliau telah ditawarkan berkhidmat dengan kerajaan sebagai guru agama di Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat Selma pada 20 tahun. Okey, setelah meletakkan jawatan, beliau tidak lagi bekerja dengan kerajaan, akan tetapi beliau giat menjalankan aktiviti dakwah kepada masyarakat supaya kembali kepada Allah. Okey, aktiviti ini banyak dijalankan di surau-surau dan masjid-masjid. Di antara masjid yang dikunjunginya ialah Masjid Jami'. Okey, seterusnya kita masuk kepada gerakan Asy'ari Muhammad di luar Al-Arqam. Okey, beliau menyertai beberapa jemaah Islam antaranya PAS dan ABIM. Pada tahun 1958, beliau telah menyertai PAS dan menyandang jawatan Esko PAS Selangor. Okey, beliau tidak bersetuju dengan beberapa perkara yang terdapat di dalam PAS. Beliau telah mengambil keputusan keluar dari PAS pada tahun 1990. Di antara perkara yang tidak dipersetujui oleh beliau adalah masalah pendidikan dan tarbiyah ahli. Okey, ini kerana pada masa itu PAS tidak menitik beratkan soal pendidikan dan tarbiyah rohani kepada pengikutnya. Okey, setelah keluar dari PAS, beliau menyertai Jamiah Dawatul Islamiyah dan memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan selama 3 tahun. Pada tahun 1968, beliau mengambil keputusan keluar dari gerakan ini. Okey, pada tahun 1968, beliau dan rakan-rakannya telah menubuhkan satu kumpulan sendiri iaitu Al-Arqam. Pada mulanya, Al-Arqam merupakan satu gerakan yang bernaung di bawah ABIM. Asy'ari dilantik sebagai Ketua Dakwah ABIM Wilayah Persekutuan. Oleh kerana tidak berpuas hati dengan ABIM,
yang banyak bercakap dari mempraktikkan. Beliau telah keluar dari Abin pada tahun 1972 dan tumpu sepenuhnya pada Jemaah Al-Arqam. Okey, akhir sekali iaitu kepribadian Asy'ari. Asy'ari ni merupakan seorang insan yang minat kepada agama. Sejak kecil lagi, beliau telah dididik dengan asas-asas agama oleh keluarganya. Bagi mentarbiyahkan dan mendidik diri beliau, telah menerima ilmu dan amalan tarikat sewaktu berusia 16 tahun daripada bapa saudaranya iaitu Lebah Ibrahim. Okey, beliau memiliki kepribadian yang tinggi, peramah, lemah lembut, berbudi bahasa, pemurah, gigih beribadat dan tabah dalam kerja-kerja perjuangan Islam. Kepribadian beliau ini diakui oleh pengikutnya yang setia iaitu Ustaz Ansari walaupun beliau telah disingkirkan oleh jemaah. Okey, sekian. Terima kasih. Seterusnya, ciri-ciri ajaran Al-Arqam. Di antara ajaran pegangan Al-Arqam yang salah dan menyeleweng yang boleh menyesatkan umat Islam adalah yang pertama, mempercayai bahawa Syekh Muhammad Al-Suhaimi, pengasas Aurat Muhammadiyah, tidak mati dan tidak akan lahir sebagai Imam Mahdi. Kedua, mempercayai bahawa Syekh Muhammad Al-Suhaimi telah berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam Kaabah dengan keadaan jaga dan menjaga aurat Muhammadiyah itu daripada baginda. Mengadakan tambahan bagi lafaz syahadah dengan fakta palsu yang menyebut Syekh Muhammad Al-Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan menyamakan tarafnya dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Seterusnya, mentafsir salah terhadap maksud ayat 3 dalam surah An-Nisa dengan mendakwaan bahawa asal pernikahan hendaklah bermula dengan 2 isteri dan seterusnya 3 dan 4. Ini bertentangan dengan tafsiran Muhtabah dan sekaligus menolak ijma' ulama' tentang hukum nikah. Seterusnya, Ketua Kumpulan Al-Arqam mendakwa bertemu secara sedar dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain serta berdialog dengan baginda. Dakwaan ini melanggar asas syariat Islam kerana ini bermakna Al-Quran dan hadis belum selesai dan tamat. Seterusnya, pengikut Al-Arqam ini telah mencapai satu peringkat taat taksub kepada ketua sehingga sanggup mendewa-dewakan Asy'ari Muhammad dan mempercayai beliau mempunyai barakah, karamah dan syafaat. Asy'ari Muhammad didakwa diberi kuasa daripada Allah, yakni kun fayakun. Dakwaan ini boleh membawa kepada syirik kerana ia sanggup menyekutukan Allah. Seterusnya, Al-Arqam juga tidak mematuhi undang-undang dan enakmen agama Islam negeri dan undang-undang bertulis yang berkaitan dengan hal ehwal Islam di negeri-negeri dan tidak mematuhi serta menghormati keputusan alim ulama. Okey, ciri yang seterusnya ialah Syekh Muhammad As-Suhaimi adalah khalifah Rasulullah SAW dan meletakkan setaraf dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Seterusnya, Rasulullah SAW, para sahabat dan para awliya didakwa boleh ditemui secara jaga, yakni majlis yaqazah, selain melalui mimpi. Mereka datang untuk mengesahkan sesuatu yang diperlukan oleh pengikut-pengikut Al-Arqam, umpamanya mengenali siapa yang taat dan siapa yang tak taat kepada Al-Arqam dan pemimpinnya. Seterusnya, Syekh Muhammad As-Suhaimi ini dipercayai kononnya boleh datang menolong apabila diseru namanya. Syekh Asy'ari Muhammad ni dipercayai juga selain seorang yang soleh, wali yang mempunyai karamah, beliau ni adalah seorang yang mujaddid akhir zaman. Yang terakhir sekali, Asy'ari ini mendakwa dirinya dari keturunan Bani Tamim, iaitu satu rumpun dengan keturunan Nabi Muhammad SAW yang memegang panji-panji Al-Mahdi.
Pada 5 Ogos 1994, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan mengharamkan Al-Arqam dan segala ajaran serta fahaman dan pegangan yang meliputi ideologi, falsafah serta sistem amalan dan publicity. Pengumuman pengurusi Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia itu telah dibuat selepas muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang dihadiri oleh semua mufti atau pengurusi Jawatankuasa Fatwa Mufti di Pusat Islam. Persepakatan telah dibuat terhadap Al-Arqam yang mana ajaran dan fahaman kumpulan ini bertentangan dengan syariah Islamiah dan boleh mengelirukan serta menyesatkan masyarakat Islam. Antara ajaran Al-Arqam yang menyeleweng ialah mempercayai Syekh Suhaimi berjumpa Rasulullah SAW dalam Kaabah secara yaqazah dan menerima aurat Muhammadiyah daripada baginda. Selain itu, lafaz syahadah ditambah dengan fakta palsu yang menyebut Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan menyamakan tarafnya dengan Khulafa Ar-Rashidin. Dengan pengharaman itu, orang Islam dilarang mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman Al-Arqam, menjadi anggota, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan aktiviti ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan dan sebarang kegiatan menghidupkan dan mengembangkan kumpulan itu. Fatwa Majlis Ulama Indonesia memfatwakan mereka yang menyertai Al-Arqam sebagai sesat dan menyimpang daripada akidah Islam. Tetapi majlis itu belum lagi menghukum pengikut Al-Arqam sebagai murtad atau terus menjadi kafir kerana mereka dalam keadaan tidak sedar dan dikelirukan oleh ahli-ahli Dar Al-Arqam. Ketua Umum Majlis Ulama Daerah Aceh, Profesor Ali Hashmi telah menandatangani keputusan Majlis Fatwa Ulama Aceh dengan menolak ajaran Al-Arqam dari Malaysia, mengembangkan pengaruhnya di Aceh di samping menyarankan kepada pihak pemerintah supaya mengharamkan terus kegiatan Al-Arqam di Aceh. Di antara hujah-hujah yang menyebabkan Al-Arqam diharamkan di tanah Aceh ialah mengenai hukum perkahwinan serta adanya unsur penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan dakwaan mereka yang mengatakan bahawa Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi merupakan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan akan muncul pada tahun 1994. JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah melihat adanya penyelewengan akidah dalam organisasi ini. Setelah bermuzakarah dengan pemimpinnya, Asy'ari Muhammad yang pertama sekali dilakukan oleh kerajaan adalah mengharamkan buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arqam pada tahun 1986. Kini kumpulan Al-Arqam tidak lagi wujud kerana telah diharamkan oleh kerajaan pada tahun 1994, tetapi yang wujud ialah kumpulan Kufaqa. Kerajaan telah mengharamkan kumpulan Al-Arqam berdasarkan Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan pada 5 Ogos 1994. Fatwa Majlis Kebangsaan itu memutuskan bahawa ajaran dan fahaman kumpulan Al-Arqam bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, sekaligus mengakibatkan syirik. Beritan itu Asy'ari yang ditahan bersama beberapa pemimpin kanan kumpulan itu mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA telah membuat pengakuan terbuka mengenai penyelewengan Al-Arqam. Kemudian beliau dikenakan tahanan rumah di Rawang dan Labuan. Beliau dibebaskan pada 25 Oktober 2004. Ketua Pengarah Pusat Islam Malaysia telah membuat pernyataan tentang penyelewengan akidah Al-Arqam. Pimpinan Haji Asy'ari Muhammad yang mendakwa Syekh Muhammad Suhaimi berjumpa dengan Rasulullah di dalam Kaabah secara jaga dan menerima aurat Muhammadiyah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman pada 18 Ogos 1999, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Melaka pada 11 Ogos 1994, Majlis Fatwa Negeri Sembilan pada 4 Ogos 1994, Majlis Fatwa Negeri Pahang pada 18 Ogos 1998 dan 22 September 1994,
Majlis Fatwa Negeri Perak Darul Rizwan pada 18 Ogos 1994 dan Jawatan Negeri Perlis, Jawatan Kuasa Negeri Perlis, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan pada 4 Februari 1993 dan 11 Ogos 1994, Majlis Fatwa Negeri Terengganu pada 18 Ogos 1994, Jawatan Kuasa Negeri Sabah pada 23 Ogos 1994, Jawatan Kuasa Negeri Sarawak pada 19 Ogos 1994, Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan pada 1 Disember 1988 telah mewartakan aurat Muhammadiyah yang menjadi pegangan Darul Al-Arqam, memutuskan bahawa yang pertama, buku yang bertajuk Aurat Muhammadiyah Pegangan Dar Al-Arqam sekaligus menjawab tuduhan yang ditulis oleh Ustaz Haji Asy'ari Muhammad dan isi kandungannya dan manaqib iaitu riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang ditulis oleh Muhammad Taha As-Suhaimi dan juga yang ditulis oleh pihak-pihak lain dalam semua bahasa, dan isi kandungannya mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiyah serta mengelirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam. Yang kedua, kumpulan Dar Al-Arqam yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman yang terkandung di dalam buku bertajuk Aurat Muhammadiyah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan, dan kitab manaqib yakni riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi adalah diharamkan. Dan yang ketiga, pengharaman yang meliputi ajaran-ajaran dan pegangan Al-Arqam, apa-apa jua bahan-bahan publicity dan apa-apa jua terbitan yang berkaitan dengan Al-Arqam telah dilaksanakan. Oleh yang demikian, orang Islam dilarang mengamal ajaran dan memiliki apa jua bentuk aktiviti yang berkaitan dengan Al-Arqam adalah dilarang untuk memberi kemudahan dan membantunya. Okey, seterusnya kesimpulan. Al-Arqam merupakan satu kumpulan ajaran sesat yang terkenal di Malaysia yang mula ditubuhkan pada tahun 1968 oleh Asy'ari Muhammad yang merupakan pengasas dan pimpinan gerakan ini. Okay, ciri-ciri yang terdapat di dalam ajaran ini banyak mengelirukan masyarakat dan menyesatkan pengikutnya. Okay, ajaran ini telah diwartakan sebagai satu ajaran yang sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa di kebanyakan negeri. Walaupun ajaran ini telah diharamkan, namun ajaran ini masih berkembang ke serata dunia. Oleh itu, untuk menangani masalah penyebaran ajaran Al-Arqam ini, kerajaan harus menggunakan kaedah nasihat ke arah pemulihan, mengadakan penerangan kepada orang awam menerusi khutbah Jumaat, syarahan serta penyebaran risalah atau buku perlu bagi menjaga keamanan negeri, terutama dalam masyarakat majmuk, kerana kumpulan ini menyeleweng dari ajaran Islam.